Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 10 Februari 2021 bersama saya Lia Amira Anarigos. Tumpuan berita hari ini. Kerajaan Sarawak sentiasa memastikan setiap tanah yang diambil untuk pembangunan dibayar pampasan mengikut kadar semasa dan munasabah. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, pengambilan tanah tidak dapat dielakkan demi kepentingan rakyat, namun ianya dibuat mengikut perlembagaan. Mana-mana yang terlibat adalah menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan bahawa pampasan itu akan diberi pampasan yang munasabah dan ianya dibuat mengikut kadar semasa. Ianya bukan dibuat secara sembarangan. Ianya pasal mengikuti kaedah-kaedah yang tertentu untuk kita memastikan bahawa nilai yang sepatutnya diberi adalah berdasarkan kepada kaedah-kaedah yang ini, supaya ianya adalah kepatutan mengikut keadaan semasa. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penyerahan cek pampasan bagi projek-projek NRDA di Majlis Daerah Lawas pada Isnin. Penyampaian cek pampasan ini adalah untuk beberapa projek pembangunan NRDA di daerah lawas seperti yang tertera. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari itu, sebanyak 1.5 bilion ringgit telah diperuntukkan kepada Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA untuk melaksanakan projek-projek pembangunan meliputi daerah lawas dan limbang dalam tempoh 2 tahun ini. Sehingga kini, sebanyak 167 projek pembangunan di bawah NRDA telah siap dan sedang dalam pelaksanaan termasuk pembinaan lapangan terbang lawas. Pada majlis itu, seramai 74 penduduk menerima pampasan yang disampaikan Dato' Amar Awang Tengah mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan. Berita seterusnya, projek transformasi luar bandar RTP bagi tahun 2020 bakal memberi manfaat kepada penduduk di Kampung Kuang dan Kampung Pulau Kandis. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Roland Sagawiin telah membuat lawatan kerja ke tapak projek RTP di 2 kampung tersebut dan menyaksikan upacara serah tapak projek pada Selasa. Skop projek adalah membina tandas dan bilik air Balai Raya di Kampung Kuang dan menaik taraf Balai Raya Kampung Pulau Kandis dengan kedua-dua projek bernilai RM60,000. Semasa lawatan, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat itu turut menyerahkan kenyalang gold card KGC kepada ketua-ketua kampung di Zon Patung mewakili penerima KGC di kampung masing-masing. Selanjutnya di Sadong Jaya, dalam usaha memupuk minat pelajar terhadap sukan rugby, sebuah padang rugby sedang dibangunkan oleh Kerajaan Sarawak di Sekolah Menengah Kebangsaan Pesantren Abdul Taib Mahmud. Menurut Adun Sadong Jaya, Aidil Lariwo, selain sebagai pelengkap kepada kemudahan sukan di sekolah tersebut, penyediaan prasarana itu juga bagi mencungkil potensi dan bakat pelajar dalam sukan lasak itu. Semasa melakukan tinjauan padang itu pada Isnin, beliau menjelaskan sukan rugby juga mampu membina kekuatan dan sahsiah diri, sekaligus melahirkan generasi muda yang aktif bersukan. Katanya lagi, kerja-kerja menanam rumput di padang rugby berkenaan akan dilakukan dalam masa terdekat. Manakala di Sarike, projek pembinaan gereja St. Anthony berjalan dengan lancar dan telah mencapai status siap sebanyak 95%. Semasa meninjau projek itu pada Selasa, Adun Repok Datuk Seri Huang Tiong Si menyuarakan rasa gembira dan berpuas hati dengan komitmen kontraktor dilantik dalam memastikan projek itu dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan. Katanya sebanyak RM500,000 telah diperuntukkan untuk projek RTP berkenaan yang disalurkan 2 kali, iaitu sebanyak RM300,000 pada tahun 2019 dan RM200,000 lagi pada 2020. Beliau dalam pada itu berharap pembinaan gereja itu kelak dapat memberi keselesaan kepada semua penganut Kristian untuk beribadat. Selanjutnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP telah mengadakan tinjauan sempena pelaksanaan Skim Harga Maksimum Musim Perayaan Tahun Baru Cina SHMMP TBC 2021 di Pasaraya Everrise Jalan Penrisen Kuching pada Selasa.
Lawatan tersebut bertujuan untuk membuat tinjauan ke atas peniaga sempena pelaksanaan SHMMP TBC yang berkuat kuasa dari 8 hingga 16 Februari 2021. Tempoh kuat kuasa skim tersebut adalah selama 9 hari, iaitu 4 hari sebelum hari perayaan, sehari pada hari perayaan dan 4 hari selepas hari perayaan. Berikut merupakan senarai barangan yang dikawal harga. Sepanjang lawatan di pasaraya tersebut mendapati kesemua barang kawalan dijual di bawah harga maksimum. KPDN HEP Negeri Sarawak sentiasa mengambil usaha dan langkah untuk menstabilkan harga barangan keperluan terutamanya semasa rakyat menyambut musim perayaan. Mana-mana peniaga yang melakukan kesalahan akan diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 serta boleh dikenakan penalti seperti berikut. Beralih ke laporan mengenai kempen derma darah bertempat di Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sarawak yang disertai 69 anggota termasuk pengarahnya Khairuddin Rahman Husaini pada Selasa. Khairuddin dalam kenyataan media pada Selasa memberitahu program derma darah adalah kerjasama JBPM Negeri Sarawak dan Jabatan Perkhidmatan Transfusi dan Bank Darah Hospital Umum Sarawak. Katanya kempen tersebut diadakan sempena sambutan perayaan Tahun Baharu Cina 2021. Seterusnya mengenai laporan banjir. Pelbagai pihak terus menghulurkan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir yang berada di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Terbaru, Sarawak Volunteer tampil menghulurkan bantuan makanan dan keperluan sanitasi peribadi kepada mangsa banjir di PPS Dewan Kampung Lubuk Buntin Simunjan dan Dewan Masyarakat Kampung Entangor Sebuyau. Menurut Exco Sarawak Volunteers Azim Rahman, pemberian bantuan ini adalah untuk memastikan kebersihan diri mangsa banjir sentiasa diberikan keutamaan. Ketika ditemui selepas menyampaikan bantuan kepada 23 mangsa banjir daripada 7 keluarga, Azim menambah bantuan yang sama turut diberikan kepada 45 mangsa banjir daripada 17 keluarga yang berada di PPS Dewan Masyarakat Kampung Entangor Sebuyau. Berikut pula, pandemik COVID-19 yang sedang melanda dunia ketika ini telah menjejaskan pelbagai sektor, khususnya perniagaan di negeri ini. Tidak terkecuali menerima tempias syarikat Mira Cake House yang mengalami kemerosotan ketara sejak pandemik itu melanda. Penyelianya Putit Was ketika ditemui pada Selasa berkata, meskipun ada permintaan, pihaknya tidak mengambil sebarang tempahan khususnya pada musim perayaan kerana bimbang dengan kesan pandemik itu. Kita dah buat, kalau orang datang, just beli. Kalau tempahan macam ni, macam, okay, dia nak dah macam, sebab kalau kek lumut kadang-kadang belum sampai, ada kek lain belum, kalau dia nak ambil esok, lusa boleh. Kalau tempah dalam 1 minggu tak berani nak ambil. Sementara itu, pengusaha Syafizah Kek Lapis Dayang Nur Hajijah Abang Baki akui sambutan perayaan kini tidak sehebat sebelum berlakunya COVID-19. Dengan kami macam tu, waktu tok lah memanglah terjejas teruk lah sebab mun selalu dia ikut macam Tahun Baru Cina, perayaan dalam masa seminggu memang ramai lah, tapi waktu COVID tu memang si bapa gila lah. Hari Raya tahun lepas waktu COVID pun dalam masa 2 minggu baru kami orang boleh berjual bah. Alhamdulillah jual lah, ada jual. Siklah sehebat sebelum COVID, hanya biasa aja lah. Sebab palingnya pun Hari Raya, gawai ya teh, Christmas tu si bapa lah. Tahun lepas, Christmas si bapa. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.